Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah di saat kita berada dalam suasana seperti ini, marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk menambahkan ilmu, meningkatkan ketakwaan dan menaik taraf keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap benda yang berlaku adalah dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tentulah dengan kebijaksanaan Allah Al-Hakim, Al-Khabir. Setiap perkara yang berlaku itu ada hikmah, sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu. Para penonton sekalian, insya-Allah dalam perbincangan ini ana bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan sebuah kitab Qawaid Quraniyah. Kaedah-kaedah yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah Al-Qaidatu Al-Khamisatu Wathalathun. Kaedah yang ke-35. Di bawah tajuk Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah hamba-hambaku bertanya kamu tentangku, kata Allah Azza wa Jalla, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kaedah ini disebut dengan nama kaedah Quraniyah Imaniyah. Kerana dia berkait dengan suatu kaitan, hubungan silatun azimatun. Kait rapat dia dengan ibadat min a'zamil ibadat, daripada ibadat yang besar, iaitulah ibadat doa. Bila-bila masa kita seorang hamba yang sangat berhajat kita kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi di saat kita ditimpa musibah, berlakunya kegawatan, sama ada peperangan, berlaku bencana, berlakunya wabak seperti yang kita hadapi sehari dua ini, iaitulah wabak COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala angkatkan wabak ini daripada kita, daripada keluarga kita dan daripada semua negara-negara umat Islam dan tidak Islam, supaya kembali keamanan dan ketenangan insya-Allah. Jadi kaedah ini berkait rapat dengan doa. Para jemaah sekalian, ayat ini, ayat yang kita baca ni, iaitulah daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Para jemaah boleh buka dalam mushaf masing-masing, dalam Quran, di muka surat 28, muka surat 28, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kalau kita tengok ayat puasa bermula daripada ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian dia pergi pada ayat 184, 185, betul-betul perbincangan tentang Ramadan, tentang hukum hakan puasa. Tiba-tiba di celah itu ada satu ayat, iaitulah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah peringat kepada kita, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai aku, fa inni qarib, maka beritahu kepada mereka. Itu dalam kurungan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tak kata beritahu, terus dijawab, fa inni qarib, maka sungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa siapa yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun,
maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Ayat ini ayat tentang puasa, sempurnakan puasa mereka. Dan juga perintah Allah Ta'ala, mensempurnakan ibadat kita yang lain-lain. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Jadi dalam ayat yang besar ini, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, yang pertama kita lihat hidayatul ayat. Apakah petunjuk ayat yang dapat kita belajar di sini? Yang pertama, Al-Quran ini mengandungi 14 soalan. Semuanya bermula dengan yas'alunaka. Yas'alunaka. Mereka tanyamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'til jawab. Kemudian datang jawapan dia dengan qul. Katakanlah. Beritahu pada mereka. Kecuali satu ayat aja dia mula dengan faqul, maka beritahulah dalam surah Taha. Dan ayat yang kita baca ini dia tak mula dengan yas'alunaka, tapi dia mula dengan jawab jumlah syartiyah. Wa iza sa'alaka ibadi. Sekiranya apabila hamba-hamba aku bertanya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa jawabu syarti min dunil fi'l. Mari jawab syarat tanpa fi'il. Tak payah kata qul. Dalam ayat lain Allah kata qul, jawab. Beritahu. Tapi dalam ayat ini langsung diberi jawapan. Tak payah kata qul. Allah Ta'ala terus jawab. Wa iza sa'alaka ibadi anni. Kalau hamba-hamba aku tanya tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku hampir dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan doa siapa yang berdoa. Kata di para ulama tadabbur Quran, fa ka'anna hadzal fasil ma'a qisarihi. Walaupun pisah di antara soalan dengan jawapan itu dengan satu kalimah je yang pendek, qul, tapi Allah SWT nak beritahu pada kita, nak kata qul itu pun sudah dikira jauh, sudah dikira lambat. Maka datang jawapan biduni wasitah, datang jawapan direct tanpa ada perantara, iaitulah fa inni qarib, aku dekat. Kalau mereka tanya tentang aku dekat. Jangan takut, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Ayat ini menjadi suatu perhatian, peringatan bahawa syiddat qurbil abdi min rabbih. Kita ni hamba Allah Ta'ala sangat rapat, sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla ketika kita berdoa. Kerana itulah sebahagian daripada ulama menyebut sabab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini, sebagaimana kata daripada ulama tafsir, ketika hamba Allah Ta'ala, sahabat-sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, Allah jauh ke dekat? Kalau jauh, aqribun, adakah Allah Ta'ala tu dekat? Fanunaji, kami nak bermunajat, nak berbisik. Amba'id, fanunadi, kalau jauh kami nak laung, kami nak panggil dia. Maka turun ayat Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya tentang aku, jawab. Tanpa jawapan qul, tanpa arahan bersuruh jawab, Allah sendiri jawab, fa inni qarib, aku dekat. Masya-Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, di saat kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita mempunyai suatu kuasa yang begitu mantap, yang begitu kuat, iaitulah kuasa doa. Allah nak dengar kita, Allah nak dengar suara kita, Allah nak dengar rintihan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, dunia hari ini berada dalam kelang kabut dengan satu ujian yang Kau turun. Datangnya virus corona ataupun COVID-19 menyebabkan dalam ketakutan kami, ya Allah, rumah-rumahmu ditutup. Hamba-hambamu tidak dapat lagi beribadat dalam rumahmu kerana ujian ini. Ya Allah, angkatkanlah, hapuskanlah virus ini, hilangkannya daripada alam dunia ini.
dan kembalikanlah keamanan kepada kami. Kembalikanlah keadaan yang sejahtera. Dapat kami kembali ke rumah-Mu ya Allah. Masing-masing berdoa, merayu, minta dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita berjanji insya-Allah sekiranya masjid dibuka, kami akan memakmurkan rumah-Mu ya Allah. Itu doa. Fa inni qarib, Allah Taala dekat. Allah akan perkenankan, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan perkenankan permohonan orang yang memohon. Masya-Allah, tabarakallah. Yang kedua, muslimin dan para jemaah sekalian, qauluhu ibadi. Allah kata hamba aku. Wa iza sa'alaka ibadi. Hamba-hamba aku tanyamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ibadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala begitu lemah lembut dia dengan hamba dia sehingga dia nisbahkan hamba itu kepada dirinya, ibadi, ya Allah hambaku. Masya-Allah, tabarakallah. Maka aina da'un, di manakah orang yang berdoa? Wa aina taquna bi fadlihi, siapakah orang yang mengetuk pintu pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat ini? Marilah kita sama-sama menjadi orang yang mengetuk pintu, orang yang mengangkat tangan berdoa supaya Allah Ta'ala hilangkan segala susah kita. Supaya Allah Ta'ala hilangkan bencana ini, Allah Ta'ala kembalikan keamanan, Allah Ta'ala stabilkan negara kita. Biarlah pemerintah negara kita dapat memerintah dengan cara yang baik, tidak ada huru-hara. Kehidupan kita dalam dunia pula, ekonomi kita kembali pulih. Kita dapat beribadat, kita dapat juga merasai fid dunia hasanah, kebaikan hidup atas dunia bersama dengan keluarga kita, insya-Allah. Yang ketiga, Allah kata fa inni qarib, aku dekat. Ayat ini menunjukkan bahawa hampirnya Allah Azza wa Jalla disebut dengan nama qurbun khas. Hampir khas maknanya untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada kita. Allah SWT dengan hamba dia tidak ada yang terlindung. Tidak ada perkara yang tidak diketahui, semuanya di bawah ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi disebut di sini dengan nama qurbun khas, orang yang menghampirkan diri dan dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Bila kita tahu kita ni rapat, kita akan banyak memohon. Kita akan banyak berminta. Kita rasa kita dekat. Kita rasa kita dekat. Yang keempat, Allah kata ujibu, aku perkenankan. Ini menunjukkan bahawa kamal, sempurnanya pendengaran Allah Azza wa Jalla. Beribu-ribu bahasa yang mengangkat tangan hari ini berdoa supaya Allah Ta'ala angkatkan bencana. Bijami'il lughat, dengan seluruh bahasa didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya masuk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah yang maha agung. Allah yang mempunyai kekuatan, kebijaksanaan, ilmu dia meliputi segala perkara. Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iza da'an. Tengok. Allah buat syarat. Ujibu. Aku perkenankan. Bila? Iza da'an. Kalau dia minta. Jangan tunggu saja. Relax kat rumah. Kenapa? Allah Ta'ala tahu kita dalam susah sekarang ni. Allah Ta'ala dah semua ilmu dia tahu. Kenapa kita nak minta? La. Permohonan berbalas. Allah kata, ujibu iza da'an. Bila mereka mohon. Masya Allah, tabarakallah. Berdoa bukan hanya sekadar membaca doa. Kata di para ulama, an yakuna da'i hadirul qalbi. Berdoa dengan hati yang betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa daripada lubuk hati kita, ya Rab, tolong aku. Ya Rab, sembuhkan sakitku. Ya Rab, bantulah aku. Min a'maqi qulub, daripada lubuk hati kita. Dengan lidah kita memohon, air mata kita mengalir. Menunjukkan bahawa semua jawarih, semua anggota kita, zahirnya, batinnya, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Jangan tunggu saja. Jangan lebih-lebih tawakal. Ada Nabi itu, dia kata orang suruh dia doa, malaikat kata minta, dia kata Tuhan dah tahu. Itu makam dia, makam kita ni makam permohonan.
Yang kelima, di antara petunjuk kaedah ini, iaitulah yujibu. Allah Ta'ala perkenankan doa. Maknanya bila orang berdoa, kita dapat pahala doa. Itu yang pertama. Berdapat pahala doa. Kemudian Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Tapi bagaimana Tuhan nak beri permohonan kita? Kita berbeza. Dalam ayat ini Allah kata, ujibu. Aku perkenankan doa kamu. Maknanya aku terima permohonan kamu. Tapi apa yang kamu minta, aku nak luluskan sekarang atau luluskan selepas ini, itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh nak mengajar Allah. Tak kata, Tuhan mesti kabulkan permohonan saya. Terima permohonan. Lah, siapa dia boleh ajar Allah Azza wa Jalla? Tidak ada sekuasa yang boleh mengajar. Kita hanya mampu mengangkat tangan dan berdoa. Kalau Allah Ta'ala lewatkan permohonan kita lambat, liyazdadu da'i tadarruan ila Allah, supaya kita tambah lagi permohonan kita. Jangan kecewa. Jangan kata, banyak kali dah aku berdoa. Kalau macam ni Tuhan tak dengar dah doa aku ni. Tak peduli. Biar. Lah. Nabi sebut dalam hadis, wal ya'zimil mas'alah. Bila kamu minta dengan Allah Azza wa Jalla, minta sungguh-sungguh. Jangan kata, Tuhan kalau nak bagi. Kalau tak nak bagi pun, tak apa, itu hak Allah. Lah. Kita dengan pakcik kita boleh buat macam tu. Tapi dengan Allah Azza wa Jalla, la. Nabi kata, wal ya'zimil mas'alah. Hendaklah dia minta dengan sungguh-sungguh. Ya Rabbi, aku nak ni. Jangan main-main. Jangan buat suka-suka. Tidak. Kalau kita suka-suka je, tak jadi. Allahu Akbar. Yang keenam, wataj, kemuncak kepada permohonan ini, iaitulah rahsia-rahsia keagungan agama ini, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Bila susah kita minta dengan Allah. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong, minta dengan Allah. Jangan pula kita pergi cari bomoh-bomoh, pergi cari kubur-kubur. Tok Wali ni keramat, boleh menyelesaikan masalah. Kalau kita minta doa dengan orang-orang soleh, itu lain. Dia panggil tawassul bis salihin yang masih hidup. Tidak menjadi masalah. Tapi tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kata seorang ulama, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Dia kata, siapakah sama seperti kamu, hei anak Adam? Allah Ta'ala beri kepada kamu tempat yang kamu boleh memohon kepada dia. Bila-bila masa. Malam, siang, pagi, petang. Kita berhajat, terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Laisa bainaka wa bainahu hijabun wala turjuman. Kita tak perlu pada, tidak ada dinding, tidak ada tembok pemisah. Dan tak perlu pada penterjemah, nak terjemah bahasa kita, nak minta dengan bahasa yang kamu nak. Kita orang Melayu minta dengan bahasa Melayu. Boleh. Dengan bahasa Arab pun boleh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah permohonan kita. Tak perlu pada orang tengah. Tak perlu kepada orang panggil perantara-perantara. Kita minta terus dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sebagaimana kata di Abu Hazim rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Aku bimbang bila Allah Ta'ala tak beri kepada aku peluang untuk berdoa. Itu yang aku lebih takut daripada aku bimbang doa aku tidak diperkenankan. Apa maksud? Maksudnya kita bimbang, takut doa. Kita ni tak berdoa. Ni kita kata, ya aku nak doa, takut Tuhan tak terima. Saya nak doa, takut Tuhan tak kabul. Akhir sekali kita diam, gitu saja. Kita kata itu silap. Ini ulama kata apa? Yang aku bimbangnya aku tak berdoa. Akhwaf, lebih aku takut daripada aku ini dihalang daripada mustajab doa. Sebab itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Doa tu kerja aku kena buat. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kata-kata yang maksud daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Inni la ahmilu hammad ijabah. Umar kata, aku tak memikir tentang Allah nak kabul ke tidak. Allah nak terima ke tidak. Apa yang aku minta ini, Allah nak kabul atau tidak, itu aku tak fikir yang tu. Walakinni ahmilu hammad du'a. Yang aku duk fikirnya, aku ni berdoa ke tidak. Ini masalah kita.
Yang aku duk fikir ni, aku ni berdoa ke tidak? Masya Allah, tabarakallah. Fa iza ulhimtud du'a fa innal ijabah ma'ah. Kata Sayyidina Umar, apabila Allah ilhamkan aku untuk berdoa, maka tentu di sana perkenan daripada Allah, sebagaimana kaedah yang kita baca, fa inni qarib ujibu da'watad da'. Bila kamu berdoa, aku perkenankan. Mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yakin dengan kaedah ini. Beliau mengatakan, aku tak mikir Allah kabul tak kabul, sebab bila aku berdoa Allah Ta'ala akan perkenankan. Cuma cara Allah SWT nak beri permohonan kita itu berbeza-beza. Di sinilah kata di para ulama Islam, dia kata apa? Allah Ta'ala kabulkan doa kita, satu. Allah nak beri doa yang kita minta, itu kembali kepada hikmah Allah. Ada kalanya bila kita minta, ya Allah sembuh penyakit, terus sembuh. Hilang penyakit. Berapa ramai orang yang kita dengar kisah-kisah orang-orang yang di zaman kita hari ini, dia lumpuh, anak dia lumpuh. Ayah dia nak habis ikhtiar, ada habis duit banyak sekali, tak dapat. Akhir sekali dia ambil kapal terbang, dia terbang ke Mekah. Sampai di Mekah dia bergantung di kelabu Kaabah dan dia betul-betul tawajjuh ila Allah Azza wa Jalla, berdoa ya Allah ya Allah dengan hati yang betul-betul berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dia balik selepas daripada itu, Masya Allah, orang yang sambut dia anak perempuan dia yang tak boleh berjalan. Dia tanya, "Min mata? Daripada bila ni? Bila kamu bangun daripada kursi roda kamu? Bila?" Dia kata, "Fi sa'atil fulan, pada waktu sekian-sekian." Bapa dia menangis. Dia kata, "Waktu itulah aku bermunajat, bergantung di kelabu Kaabah. Di saat itu Allah perkenankan anak dia yang duduk atas kursi bangun." Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ini para jemaah sekalian, anak kita nakal, tak dengar kata, macam-macam masalah. Berapa kali kita menangis? Berapa banyak air mata kita tumpah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Asyik duk marah jerkah je tak jadi. Musim-musim kita bersama dengan anak-anak, kita boleh tengok perangai masing-masing. Apa yang ada. Masya Allah. Cara yang kedua, Allah SWT tangguhkan permohonan itu, diberi pada saat yang sesuai, ataupun langsung tidak diberi atas dunia, tetapi pahala kita berdoa itu diberi akhirat nanti. Hasil yang kamu minta atas dunia dulu aku tak luluskan di dunia, tapi kau terima sekarang. Kita kata Masya Allah, terkumpulnya doa bertahun-tahun yang kita doa, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, pada saat itu kita dapat menerima. Yang ketiga, para ulama mengatakan doa itu ditukar. Kita minta yang lain, Allah Ta'ala buang yang tak baik yang nak nimpa kita, maka Allah Ta'ala tukarkan itu. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Yang pentingnya para jemaah sekalian, kerja kita, sebagaimana kata Sayyidina Umar, jangan duk fikir Tuhan kabul ke tak kabul. Kerja kita berdoa, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau tak minta, itu masalah kita. Dan di antara adab kita berdoa, iaitulah sebagaimana kata Syekh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, iaitu di antara hikmah disyariatkan doa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketetapan bahawa dia akan uji hamba-hamba dia. Dia akan pergunakan hamba dia ini untuk lakukan kebaikan dan apa yang sebaliknya. Maka kita bergantung dengan rajak dan khauf. Jadi setiap orang mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu insya-Allah Allah Ta'ala perkenankan doa kita, sama ada sekarang ataupun pada masa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kata di para ulama Islam, kalau kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, maka kita dengar Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau kita nak bercakap dengan Allah Azza wa Jalla, kita salat, dalam salat kita semuanya tawajuh ila Allah dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling hampir, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Mana kita sujud atas lantai yang paling rendah sekali atas bumi, mulut kita di atas lantai, tapi suara kita didengar oleh Rabbul Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, panjang cerita doa, tapi kaedah ni sangat menarik. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana as-sirqal allaja' ilaih. Kita mohon pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala rezekikan kita benar-benar orang yang betul-betul kembali bergantung pada Allah Azza wa Jalla dan duduk mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan penuh merendah diri dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
kita berdoa dengan hati yang betul-betul ikhlas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita berdoa dengan hati yang lara. Kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dia tengok seorang pemuda sedang berdoa tapi tangan hidup main batu. Itu zaman Umar bin Aziz. Zaman kita hari ni, mulut berdoa, tangan hidup main handphone. Maaf, saya sebut realiti zaman kita hari ni. Sayyidina Umar tengok, dia dengar budak ni doa, Allahumma rzuqnil jannata wal hurul ain. Ya Allah, suruh rezeki aku dapat masuk syurga dan dapat bidadari. Sayyidina Umar dia kata apa? Ya syabab, hei pemuda. Bukan ini cara meminang. Orang nak pinang bidadari, pinang betul-betul maknanya berdoa biar betul. Ni berdoa, tangan duk main. Kita hari ni berdoa, berzikir, tapi tangan duduk serik. Mata duk tengok. Kita kata tidak. Waktu kita berdoa, waktu kita bermunajat, biarlah kita tawajuh dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita, dan berdoalah sendiri. Tak perlu kita upah-upah orang. Kerana upah orang, mungkin dia tengok sampul, banyak mana ada, baru dia doa panjang atau pendek. Tapi kita doa daripada lubuk hati kita, di saat kita berhajat kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, masyarakat kita, ahli-ahli masjid, ahli qaryah kita ni daripada bencana-bencana, daripada wabak dan daripada segala bala bencana yang tidak baik. Fa innahu waliyyu zalika wal qadiru alih. Allah Ta'ala lah segala yang berkuasa ke atas segala-galanya. Maka dengan kuasa Allah Ta'ala kita minta supaya Allah hilangkan daripada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.